Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan semua di mana saja anda berada, anda bertuah kerana menjadi penonton Al-Kuliah pada petang ini, dan kita sangat-sangat bertuah sebab kita berada pada 1 Januari 2010 dan anda juga bertuah sebab anda dapat cuti hari ini dan dapat lihat Al-Kuliah daripada awal sampai akhir, dan anda juga bertuah sebab anda pada hari ini terpilih untuk jadi penonton Al-Kuliah, dan anda juga bertuah sebab topik kita ialah tuah. Dan syabas kepada bukan kata rakyat Malaysia saja, ya, saya dipahamkan orang Singapura ramai yang minat Al-Kuliah sebenarnya. Syabas kepada anda peminat-peminat Al-Kuliah yang berada di Singapura sebab anda menonton Al-Kuliah secara langsung dari studio CCTV Pentas TV3 pada petang ini. Barangkali anda di Singapura pun bertuah juga, dan insya-Allah bertuah sampai bila-bila lah dengan topik kita tuah pada petang ini. Dan bersama kita pada petang ini, tuan-tuan, untuk bercerita tentang topik tuah ini ialah tak lain tak bukan kita undang pakarnya, iaitu yang bahagia Dr. Daniel Zainal Abidin, seorang perundi motivasi dan juga pengamal perubatan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah, dengan suaranya yang sungguh orang kata tegap dan tegas itulah Dr. Daniel Zainal Abidin, dan bersama saya pada petang ini sebagai gandingan untuk bicarakan persoalan tentang tuah. Kita telah jemput Puan Haziah Haniza Abdul Wahab, pengurusi Pertubuhan Ibu Tunggal Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sini, ya. Assalamualaikum Puan Haniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan bersama saya begitu ramai dalam studio pada petang ini. Penonton-penonton kita iaitu kumpulan Al-Hidayah Muhajirin dan ibu-ibu desa Rejang, Setapak Jaya. Assalamualaikum semua. Oh, purple lagi, Masya Allah. Dan pada petang ini kita bertuah. Saya pun bertuah sebenarnya. Rasa seronok cerita bab tuah ini. Mudah-mudahan kita tengok di manakah tuah kita. Sebab barangkali kita bertuah sebab masa kecil-kecil dulu kan mak kita cakap anak bertuah, budak bertuah kan. Kadang-kadang mak sekarang dia tak cakap macam tu. Tapi itulah kelebihan ibu-ibu dahulu. Jadi pada petang ini, sebelum saya war-warkan soalan, saya ingin mengalu-alukanlah, ya, kebaikan ataupun sumbangan daripada penaja kita pada petang ini, iaitu daripada Pustaka Salam. Bagi anda yang bertuah pada petang ini, yang akan dial nombor telefon kami untuk tanyakan soalan kepada Dr. Daniel ataupun yang hantar SMS dan sebagainya kepada kami akan pilih 2 peserta yang terbaik SMS ataupun email. Barangkali anda bertuah mendapat kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sebanyak 8 jilid pada petang ini daripada Pustaka Salam. Terima kasih Pustaka Salam. Dan juga daripada produk Di Hatiku, untuk penonton-penonton yang datang ke studio bertanyakan soalan kepada kami pada petang ini, produk Di Hatiku akan bagi sumbangan berupa kopi goji, ada barangkali jusnya, ada kolagennya, macam-macam lah produk Di Hatiku. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Galeri Ilmu yang sudi untuk menajakan kepada kita, iaitu majalah Anis dan juga majalah Asro. Ini bagus majalah Anis. Saya memang suka baca majalah Anis, dan orang kata majalah Asro pun banyak informasi ataupun maklumat yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dunia dan sebagainya. Terima kasih Galeri Ilmu dan juga kepada produk kesihatan Aifa Health, sendirian berhad kerana menaja produk herba yang bagus untuk orang kata apa, merawat penyakit kencing manis ataupun diabetes. Terima kasih Aifa Health, dan terima kasih kepada semua yang menjayakan Al-Kuliah pada petang ini. Tanpa anda, siapalah kami. Kami bergantung juga pada tuah anda sebenarnya. Tanpa buang masa, Dr. Daniel, kita teruskan persoalan yang berkaitan dengan tuah ini. Dan kalau kita lihat, Doktor, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam banyak hadisnya yang menceritakan bahawa anak Adam ni telah ditulis ajalnya. Ditulis rezekinya, ditulis amalnya, kedudukannya sama ada baik ataupun buruk sejak daripada janin lagi. Jadi pada pandangan Islam, Doktor, pada pandangan Islam memang dah benda tu. Cuma pada pandangan manusia, biasa kita kata yang buruk itu malang, yang baik itu tuah. Apa komen doktor dalam hal ini? Silakan doktor. Dan adakah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dalam janin itu boleh berubah tak?
Kalau dikatakan bahawa dia ni baik, adakah dia boleh berubah satu ketika nanti dengan tuah ibunya berdoa ke, ataupun memang tuah dia sendiri berusaha ke, dia terlepas daripada ketetapan tadi? Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih lagi sekali dan juga puan-puan yang hadir dan para penonton yang dikasihi lagi dihormati. Ya, kehidupan kita ini ada ujian-ujiannya. Kadang-kala kita diuji dengan kesakitan. Malah kita namakannya juga sebagai suatu kemalangan. Ada perkaitan dengan kalimat malang yang diutarakan tadi. Kadang-kala kita mendapat keuntungan. Kita mendapat zuriat dan cahaya mata. Kita mendapat itu dan ini yang kita sukai. Maka kita namakannya mungkin sebagai tuah. Jadi malang dan tuah ini merupakan suatu yang tak boleh kita pisahkan daripada kehidupan kita. Untuk menjawab soalan Ustaz Fauzi tadi, saya hendak kembali kepada satu benda dasar dalam agama. Kita kena berbicara tentang konsep qada dan qadar terlebih dahulu. Sebelum jawapan kepada soalan tadi terserlah. Pertamanya, apa dia qada dan qadar? Secara mudahnya ialah sesuatu yang Allah tetapkan, kemudian ia terserlah ataupun menjadi kenyataan kemudiannya. Sesuatu itu Allah tetapkan sejak azali, lama dahulu. Maka pada hari ini, ia menjadi kenyataan. Maka itulah yang kita katakan sebagai qada dan qadar. Dalam surah Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhanmu mencipta apa yang dia suka. Allah tidak meminta pandangan kita sedikit pun. Ketika alam semesta bermula dengan Big Bang, kata saintis-saintisnya, Allah tidak minta pandangan manusia. Wahai manusia, apa pendapatmu dengan pekerjaanku ini? Tidak ada pandangan yang Allah sudi meminta daripadanya. Allah tentukan ma yasha'. Apa yang Allah hendak, apa yang Allah mau, Allah tentukan. Kemudian Allah kata wa yakhtar. Dan Allah berhak memilih apa yang Allah suka. Sebab itulah, bila kita sebut tentang qada dan qadar, ini dasar kepercayaan kita. Allah tentukan segala-galanya dan Allah tidak memerlukan sesiapa pun untuk membantunya. Itu dasar. Cuma dengan satu tambahan. Bila Allah mengatakan Allah memilih, wa yakhtar, Allah memilih, Allah telah memilih juga untuk menetapkan bahawa manusia ini dalam batas-batas yang tertentu diizinkan untuk membuat pilihan. Ia juga sebahagian dari qada dan qadar. Kita boleh membuat pilihan. Oh, saya diberikan air ini. Oh, saya nak minum jus Tok Guru. Saya tak nak air ini. Saya memilih. Bolehkah saya memilih? Allah izinkan. Allah izinkan saya membuat pilihan. Maka keizinan untuk manusia membuat pilihan termasuk dalam konsep qada dan qadar. Memilih itu selari dengan konsep qada dan qadar. Hal ini Allah perkukuhkan dalam Al-Quran. Kita nak beri pandangan begitu-begitu saja tidak boleh. Kita kena ada sandaran, kena ada lapiknya. Lapiknya petang ini kita ambil daripada Al-Quran. Contoh surah Al-Balad ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada mereka najdain. Ulama tafsir mengatakan dua jalan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, kitab tafsir yang agung, ditafsirkan ayat tadi dengan Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat itu menampakkan manusia diberikan pilihan untuk membuat pilihan. Maka Allah tunjukkan dua jalan, sila pilih. Nak ambil yang buruk atau yang baik, sila pilih.
Kita boleh memilih. Allah izinkan. Oleh sebab Allah izinkan, bukan kita memaksa Allah terhadap perkara itu, Allah yang izinkan, maka kita boleh membuat pilihan dengan izinnya, dan itu termasuk dalam konsep qada dan qadar. Dalam surah Al-Baqarah 202, Allah berfirman, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab." Bagi mereka manusia ada nasib, nasibum. Kita pernah dengar kalimat nasib. Allah mengatakan bagi mereka manusia ada nasib, artinya ada bahagian mimma kasabu. Ini kalimat penting. Mimma kasabu. Kasabu artinya usaha. Berdasarkan apa yang mereka usahakan, dan Allah amat cepat pembalasannya. Yang ketiganya merupakan satu ayat popular dalam masyarakat kita. Dari surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam dirinya. Itu jelas. Allah tidak mengubah sehingga kamu mengubah. Sekaligus Allah menegaskan, kamu tentukan hala tuju hidupmu. Kamu tentukan jalan. Bila kamu pilih jalan yang betul, aku berikan kebaikan. Itu kita kait dengan Tuhan. Bila kamu pilih jalan negatif, jalan mungkar, aku berikan musibah, bala. Itu malang. Tapi kita buat pilihan untuk mendapat tuah ataupun malang. Saya teringat Ustaz tentang Tarikh At-Tabari, kitab sejarah Islam yang terkenal, Tarikh Imam Tabari. Diceritakan tentang Khalifah Umar Al-Khattab pada suatu ketika nak pergi menziarahi satu kampung di bumi Syam. Syam ini sekarang macam Syria lah lebih kurang. Macam Syria sekarang. Maka Umar Al-Khattab nak menziarahi satu kampung di bumi Syam. Tiba-tiba bumi Syam dilanda wabak taun. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu an tak jadi pergi. Maka seorang sahabat bertanya pada Khalifah Umar Al-Khattab, kamu tak nak pergi disebabkan di sana wabak taun melanda, kamu tidak percaya dengan takdirkah? Ya Umar Al-Khattab, tak percaya dengan takdirkah? Apa salahnya pergi? Jika Allah tak izinkan kamu ditimpa penyakit, ia tak akan menimpamu. Tak apa, tawakal pada Allah. Apa jawapan Umar? Jawapan Umar ini cantik. Umar berkata, aku meninggalkan takdir Allah untuk memilih takdir yang lain. Artinya kita membuat pilihan itu pun takdir. Saya tak nak ini, saya nak itu. Saya tak nak ini, saya pilih itu pun takdir. Maka semuanya takdir, termasuk pilihan kita. Alhamdulillah. Di zaman Umar juga ada seorang lelaki Ustaz. Dia mencuri. Kemudian dapat ditangkap. Dibawa menghadap Khalifah Umar Al-Khattab. Maka dia berkata apa? Ini manusia loya buruk betul. Dia kata apa? Dia kata, nak buat macam mana ya Amirul Mukminin? Allah dah takdirkan saya mencuri. Nak buat macam mana? Ditulis di Lauhul Mahfuz, saya ni akan mencuri hari ini. Saya cuma melaksanakan tulisan Allah. Loya buruk betul dia ni. Maka Umar pun marah. Umar kata, kamu akan dihukum dengan 2 hukuman. Pertama, disebabkan kamu mencuri, kita potong tangan. Yang kedua, kamu akan disebat dengan 30 sebatan. Dia pula terkejut. Dia kata, mengapa hukum teruk sangat? Mengapa teruk sangat, ya Amirul Mukminin? Hukuman potong tangan sebab kamu mencuri. Yang sebatan, sebab kamu berdusta atas nama Allah. Berdusta macam mana tu, tuan-tuan dan perempuan? Bila kita mengatakan, saya buat salah ni sebab Allah dah tulis, Umar dia sebat. Kalimat itu salah. Kamu buat itu pilihanmu. Jangan salahkan Allah dalam pilihanmu. Maka itulah yang mungkin ada berkaitan dengan soalan tadi. Bahawa kita boleh membuat pilihan dalam hidup ini. Hendak memilih yang malang, ataupun hendak memilih yang baik, yang tuah. Tapi saya nak tutup dengan satu peringatan. Bila kita bercakap tentang takdir ini, ada 2 benda penting yang kita nak simpulkan dari semua yang saya sebutkan tadi. Akhirnya kita simpulkan tentang takdir ini dengan 2 perkara. Bahawa takdir ini ada 2. Satu, takdir mubram. Dia tak boleh berubah. Apa dia takdir yang tak boleh berubah? Takdir dalam ilmu Allah. Allah dah tahu dah semua yang akan berlaku. Dia tak mungkin berubah. Jika Allah tersilap, maka pastinya dia bukan Tuhan. Mustahil.
Itu mustahil bagi Allah. Dalam ilmu Allah tak mungkin berubah, tak mungkin tersilap. Yang keduanya takdir mu'allak. Dalam bahasa Arab, mu'allak ni tergantung. Itulah yang kita sebut pilihan kita tadi. Tergantung. Tergantung. Hatta tulisan di Lauhul Mahfuz pun boleh padam. Ini tak sempat kita bicarakan. Dah banyak dah saya bercakap ini. Tapi tuan-tuan perempuan, buka Quran, buka surah Ar-Ra'du ayat 39. Ar-Ra'du 39. Dalamnya Allah memberitahu yang tercatat di Lauhul Mahfuz pun masih boleh padam. Diganti dengan yang lain. Contoh, bila kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah makbul, terpadam dan digantikan bersesuaian dengan doa kita. Yang kedua, bila kita buat baik. Nabi kata, panjang umurmu dengan perbuatan baik. Kita tolong orang, orang susah kita bantu. Masya Allah. Tsunami melanda, kita bantu. Gempa bumi, kita bantu. Anak yatim, kita bantu. Panjang umur, kata Nabi, mengikut riwayat Imam Tirmizi. Maka yang tercatat itu masih boleh padam di Lauhul Mahfuz bila kita berdoa dan buat baik. Jadi, jawapannya tadi ialah, ya, ada ruang untuk kita mengubah. Asalkan jangan kita kata dalam ilmu Allah pun boleh berubah. Tidak. Dalam ilmu Allah tetap pasti sebab dia maha mengetahui. Allahu a'lam bissawab. Memang ada disebut yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah boleh padamkan apa yang dia suka dan Allah boleh kekalkan apa yang disuka yang terletak di dalam mahfuz itu, yang tercatat di dalam mahfuz itu. Tergantung dari kita lah, tergantung dari kita sama ada kita nak usaha, nak doa agar Allah Taala padamkan, Allah Taala boleh padamkan. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Saya nak tanya Puan Haniza. Cerita ni orang sentiasa nak cari tuah lah. Mana orang cari malang kan? Nak cari tuah. Kadang-kadang datang perkara yang, yelah, tuah ni orang tak kira. Nak cari juga sampai orang bawa gores. Apa? Gores dan menang. Kalau goreng pisang saya tahu, gores dan menang kan. Orang pun kata, tak apa aku nak goreng juga. Kok ada tuah kat sini? Yeah. Ada laki tu kan? Yeah. Ada dia punya nasib baik. Apa pandangan komen Puan Haniza, silakan. Kalau gores dan menang tu bukan tuah tu. Itu dah masuk dalam kes perjudian. Kita menaruh di situ dan selalu emosi akan masuk sekali dalam tu. Kalau itu dikatakan tuah, tidak. Tak setuju langsung. Emosi kalau kata tak dapat apa-apa. Kita dah terasa, alamak, ya, aku tak bertuah. Salah tu. Salah. Dalam kehidupan kita seharian, banyak tuah yang sebenarnya berdepan dengan kita, anak-anak kita. Kalau rajin solat, buat kerja, keputusan bagus, tu tuah pada kehidupan harian. Tuah ni bukan letak pada gores dan menang aja. Apa yang di depan kita yang baik, yang betul-betul kita usahakan, sebenarnya itulah tuah yang harus kita cari. Bukan semudah gores dan menang lah. Tak semudah tu. Usaha juga tu gores menang. Nak membesarkan anak supaya dapat keputusan bagus pun tuah tu. Lagi penat daripada gores dan menang. Okey, terima kasih Puan Haniza. Sebelum kita pergi kepada persoalan penonton studio, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya Habib Allah. Alhamdulillah. Terima kasih anda semua kerana setia bersama Al-Kuliah. Pada petang ini, seperti biasa, tajuk kita tuah dan anda memang sangat-sangat bertuah. Sebab terpilih di kalangan orang-orang yang memang Tuhan nak suruh anda jadi penonton majlis ilmu yang diberkati oleh Allah, diradai oleh para malaikatnya. Dan kita teruskan soalan penonton kita yang di studio dan datang dari jauh ni. Jadi setapak jaya ni, bukan banyak tapak ni, setapak je. Silakan Puan Rosni sana dengan soalannya, silakan. Waalaikumsalam. Saya Rosni Zainuddin dari Setapak Jaya, mewakili kaum ibu-ibu di Setapak Jaya Desa Rejang. Saya ingin menyoal doktor, apakah salah di sisi agama mempercayai
ramalan bintang untuk mengetahui tuah dan nasib kita. Okey, terima kasih Puan Rosni. Apakah salah doktor untuk kita mempercayai ramalan-ramalan bintang yang memang kalau kita buka surat khabar doktor ada ramalan bintang, awak ni Libra ke, apa benda ke, kita pun tiap hari kita buka lah surat khabar baca, alamak hari ni malang nasib akulah, tak ada orang nak belanja aku makan pagi. Contoh gitu doktor. Boleh salah tak percaya ramalan bintang itu, silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Rosni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Makin ramai pula orang pada hari ini yang meletakkan pergantungannya di salah tempat. Sepatutnya pergantungan kita ini kepada pencipta penentu segala-galanya. Siapa dia penentu pencipta segala-galanya? Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada sebahagian manusia pergantungannya salah. Dia gantungkan masa depannya, nasibnya, tuah malangnya bukan kepada pencipta, kepada penciptaan. Sepatutnya kita bergantung pada pencipta, sebahagian manusia bergantung kepada apa yang dicipta. Contohnya bintang-bintang. Ilmu yang berkaitan dengannya kadang-kala dinamakan sebagai astrologi, kadang-kala dikaitkan dengan nama horoskop, kadang-kala dikaitkan dengan nama zodiak, kadang-kala numerologi, tarikh lahir kita diberikan nombor, dicampur-campur, kemudian hasil dari nombor itu malang. Kemudian setengahnya nak buat kerja, dia tengok dulu horoskop. Oh, nampaknya saya bintang tertentu. Nampaknya okey. Ada nak berkahwin, tengok dulu horoskopnya. Oh, nampaknya boleh kahwin-kahwin. Tiba-tiba malang juga, tak menjadi juga. Artinya kita bergantung pada benda salah. Tapi sudah pastinya bila saya berkata demikian, tuan-tuan dan puan-puan sudah merasai, sudah dapat merasakan bahawa Dr. Daniel nak katakan salah lah tu. Percaya pada bintang 12. Benar sekali. Namun, kita tidak boleh mengatakannya tanpa lapik yang betul. Tanpa nas, tanpa dalil. Dan dalil kita mesti berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan sesiapa yang datang kepada Arrafah. Arrafah ini diterjemahkan sebagai peramal. Dari kalimat Arafah. Arafah dalam bahasa Arab bermaksud tahu. Jadi dia mengaku dia tahu belaka. Dia mengaku dia tahu masa depan. Dia mengetahui benda gaib. Besok, lusa, lagi sebulan, lagi setahun. Saya tahu. Saya boleh meramalkan. Itu Arafah. Maka dia berkaitan juga dengan isu bintang 12. Sekarang kita merasakan pakar astrologi yang kononnya mendalami ilmu bintang-bintang. Dia mengetahui besok tentang kita, lusa tentang kita, masa depan tentang kita. Dia juga Arrafah. Maka Nabi SAW menegaskan, sesiapa yang mendatangi peramal seperti yang kita sebutkan tadi, bertanya kepadanya, kemudian dia memberi jawapan, kita percaya dengannya, maka solat orang itu tertolak selama 40 tahun. Subhanallah. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Bukan hadis lemah. Bayangkan kita semayang siang malam paling kurang yang wajib sehari 5 kali. Tertolak solat seperti itu selama 40 tahun. Bukan yang satu hari, 40 tahun. Nyawa kita pun tak panjang. 40 tahun solat tertolak. Apa jadi pada amal kita yang lain? Jika tiangnya sudah tertolak. Rosak habis kehidupan. Tak berbaloi tuan-tuan dan puan-puan. Bergantunglah kepada pencipta bintang. Bukan kepada bintang. Nas yang kedua, riwayat Imam Al-Bazzar. Disebut kalimat kahin. Kahin. Tadi Arafah. Kahin. Sama jugalah. Cuma ada menterjemahkannya sebagai tok-tok bomo yang mengakui dia tahu alam ghaib. Ada tok mo ni yang okey, itu kita bincang kemudian. Tapi ada tok mo yang KO. Di antara okey dan KO tu malang dan tuah lah. Ada bomo yang okey. Mengapa okey? Kita bincang kemudian. Ada yang KO. Yang KO tu dia mengaku, insya-Allah saya ni bawalah segelas air, dia pun kata nampak ni masa depan. Besok nampak akan berlanggar dengan kerbau ni. Dia bagi tahu siap-siap. Maka kita pun tak pergi masjid. Takut berlanggar dengan kerbau.
Subhanallah. Mana dia tahu? Nasib dia pun teruk. Sebab itu duk teka nasib orang minta duit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, yang kita maksudkan ialah hadis tadi. Sesiapa yang mendatangi kahin, orang yang peramal seperti yang kita sebutkan tadi, Tok Bomo yang meramal masa depan kita, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kufur dengan risalah Nabi disebabkan kita sudah bergantung percaya dengan seorang Tok Bomo yang mengakui dia tahu benda gaib. Tak berbaloi sungguh. Justru dalam Islam kita jelas, kita tidak meragui sedikit pun, tidak was-was bahawa zodiak bintang 12 dengan nama seperti Aries-nya Capricorn. Dahulu orang kata saya bintang Leo. Dulu masa kecil Ustaz, orang kata saya bintang Leo. Leo ni apa binatang? Saya kata. Memang benda tu pun binatang juga. Leo ni apa binatang? Singa. Oh, sebab apa? You garang. Saya kata saya tak mau ambil tahu. Alhamdulillah lah, terselamatlah sikit. Tak mau ambil tahu. Aku nak belajar rajin-rajin, nak jadi doktor, dan bintang tu tak ada kena-mengena dengan aku. Dan syukur pada Allah selepas ustaz yang mengajar di sekolah memberitahu, saya pun rasa syukur pada Allah. Allah selamatkan aku dari bala. Bala solat tertolak 40 tahun. Bala aku kufur dengan risalah yang Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ilmu yang kita sebutkan tadi ialah ilmu yang pada asalnya bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Pada asalnya dia ilmu astronomi. Astronomi ini bagus. Dalam Islam kita bicarakan tentang falak syar'i. Kita melihat anak bulan untuk tentukan Ramadan, untuk tentukan Aidil Fitri, untuk tentukan haji kita. Bagus, falak syar'i. Dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kamu tentang bulan sabit. Katakan kepada mereka, ia digunakan untuk menentukan waktu dan untuk menetapkan waktu-waktu haji. Jadi itu astronomi. Quran iktiraf, Islam iktiraf. Tetapi ada sekelompok manusia, dia tukar ilmu itu kepada astrologi. Daripada astronomi, ilmu sains, dan kita mahu ilmu tu, ilmu yang berkaitan hukum sebab musabab, ada logiknya, ada matematiknya, ada fiziknya, kita mahu. Tiba-tiba dia tukar astronomi kepada astrologi. Apa dia astrologi? Bintang-bintang di atas sana boleh mempengaruhi hidupmu. Itu astrologi. Maka apa yang berlaku di atas sana menentukan malang ataupun tidak perkahwinanmu. Apa yang berlaku di cakrawala sana menentukan sama ada kamu hari ini pening ataupun tidak kepalamu. Ya Allah! Dia di sana bintang itu tentukan hidup aku di sini. Maka Islam menolak. Sebab itu pada satu ketika anak Nabi nama Ibrahim radhiyallahu an, anak Nabi nama Ibrahim meninggal dunia. Kebetulan ketika Ibrahim meninggal dunia berlaku gerhana matahari. Ketika itu mengikut setengah riwayat ya Ustaz, umur Ibrahim lebih kurang 18 bulan sahaja. Meninggal dunia, berlaku gerhana matahari. Ada segelintir sahabat berkata, tengok. Matahari pun bersedih hati dengan kematian anak Nabi kita. Nampak syahdu lah kan? Nampak syahdu lah. Tengok matahari pun bersedih. Sebab itu dia gerhana hari ini. Kerana kematian Ibrahim, dia pun bersedih. Nabi sepatutnya seronok. Syahdu sungguh orang kaitkan kematian anakku dengan gerhana matahari. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Nabi marah. Nabi tak kata Masya Allah. Nabi kata, tak betul. Sesungguhnya kematian dan kehidupan seseorang tidak ada perkaitan dengan gerhana matahari ataupun bulan. Sekaligus Islam datang dan mengatakan cakrawala, bintang-bintang dan sebagainya tidak menentukan kehidupanmu di dunia. Tidak mempengaruhi. Justru mempercayai bintang 12 memang syirik. Memang kufur. Jadi apa perlu kita buat? Tak payah percaya dengan bintang 12. Percaya kepada ketetapan Allah bahawa sesiapa yang berusaha Allah berikan balasan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka ada nasib, habuan, bahagian, peruntukan daripada apa yang kamu usahakan. Pegang itu. Itu janji Allah, selamat kita, insya-Allah.
Terima kasih doktor. Jangan percaya dan kalau boleh jangan tengok terus. Ignore buat tak tahu je. Okey, Puan Norma ada soalan Puan Norma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para doktor. Waalaikumsalam. Saya Puan Norma daripada Kumpulan Marhaban Muhajirin. Ya. Di sini saya ingin bertanya satu soalan kepada doktor. Ya. Kejayaan seseorang adalah daripada doa dan solat dan usaha. Tetapi doktor, ramai yang saya tengok masih berjaya tanpa doa dan solat. Adakah itu dinamakan tuah? Okey, terima kasih Puan Rosma. Sila duduk. Apa pun tuan-puan, memang soalan tu cantik sangat-sangat barangkali berlaku dalam hidup kita. Apa kata kalau kita ikuti jawapannya selepas biswa? Kita rehat dulu ya. Jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, wahai Ya Habib Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda semua setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dan memang kita bicara tentang topik tuah. Dan tuan-tuan puan untuk makluman jangan lupa untuk saksikan Sahabat Al-Kuliah iaitu halaqah pada 3 Januari ini Ahad malam Isnin pada 9.30 malam dengan tajuk Surat Terakhir. Apakah yang terselit ataupun tersurat dan tersirat di sebalik surat terakhir? Saksikanlah halaqah pada Ahad ini 3 Januari 9.30 malam. Jadi kita teruskan kepada Dr. Daniel tentang persoalan ada orang yang memang dia tak doa pun, tak semayang pun, tidak menunaikan arahan Allah, surah Allah pun, tapi boleh berjaya doktor. Tu pelik tu. Ya. Yang duduk baca Quran, duduk mengaji, duduk tahajud ni tak berjaya pula. Mana silapnya? Adakah silap bintang dan bulan? Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan. Quran menceritakan contohnya tentang Firaun. Satu ketika Firaun berkuasa, menguasai bumi Mesir. Nampak macam Firaun itu bertuah kehidupannya, tetapi dikutuk Allah. Quran menceritakan pula tentang Qarun yang kaya raya. Peti-peti yang dimiliki Firaun dengan kekayaan begitu banyak sehingga memerlukan banyak kunci. Nampak macam Qarun pun bertuah. Millionaire, jutawan. Jika boleh, hamba pun nak jadi sepertinya, kata setengah penyair. Tetapi jangan lupa, Qarun juga dikutuk Allah. Lantas bagaimana nilai kita sekarang? Maka nilai kita kena betul. Justru dalam surah Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang satu golongan manusia. Apa yang Allah katakan? Allah kata, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Mereka berkata, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikan kami kesenangan di dunia. Tetapi mereka tidak ada bahagian kesejahteraan di akhirat. Maka itu mungkin ada perkaitan dengan soalan tadi. Iaitu mereka tak solat, terjebak dengan kemungkaran, berjudi, menipu, melakukan rasuah. Tiba-tiba nampaknya hidup bertuah. Jangan tertipu. Sebab tuah itu tuah yang diselimuti penipuan. Seperti emas palsu. Nampak bersinar. Ya Allah, mata aku jadi sakit. Tengok emas ni bersinar betul. Jangan terlupa, itu mungkin emas palsu. Bukan emas betul. Sinarannya sinaran palsu. Tuahnya tuah palsu. Tetapi yang Allah mau tuah yang sebenarnya tuah. Maka ayat lagi satu pula datang. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah tuah yang kita mau. Bahawa kita mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, kemuncaknya dijauhkan dari azab neraka. Orang yang paling bertuah ini orang yang mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mengikut kamus Dewan, tuan-tuan dan puan-puan, mengikut kamus Dewan, tuah ini bermaksud untung dan bahagia. Tuah mengikut kamus Dewan bermaksud untung dan bahagia. Ini suatu yang baik.
Maka bila Allah sebut tentang hasanah di dunia, hasanah di akhirat, kita hendak untung dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Saya sentuh tentang nilai tadi. Kita tidak boleh bercakap tentang tuah terpisah daripada nilai. Umat Islam dia ada nilai. Kita bincang macam kereta api. Oh, kereta api nampak cantik, cantik. Kita ambil gambar, keluarkan kepala kot tingkap. Wah, ambil gambar kan. Terlupa landasan dia. Tak nak siapa pun nak baring kat landasan dia kan. Padahal landasan itu paling penting. Tingkap pecah boleh sampai. Landasan pecah, terbabas semua. Maka dalam Islam, landasan itu nilai kita. Kereta api nampak cantik, luaran nampak untung. Tapi landasan tak betul, akhirnya terbabas. Sebab itu bila kita cakap tentang untung, bahagia dan sebagainya, bercakap juga tentang landasan. Bagaimana hendak mencapainya. Saya rasa Ustaz, kalimat tuah ini dalam Quran boleh kita kaitkan juga dengan barakah. Berkat. Berkat. Berkat tu tuah juga dalam bahasa Arab. Maka saya tertarik dengan satu ayat Quran. Masya Allah, firman Allah dari surah Al-A'raf ayat 96. Dari surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Ayat ni cantik. Bercakap tentang tuah, tapi dengan nilai. Bagaimana kita dapat untung? Kompang kita untung. Tak rugi. Kita mau kompang begitu. Tapi bagaimana nak dapat untung tak rugi? Allah kata, jika anak-anak karya, anak-anak negeri itu amanu, beriman. Tak cukup sekali itu. Ada status lebih tinggi. Wattaqau, dan bertakwa. Beriman ramai. Tapi ada yang beriman, tapi tak begitu beramal. Maka kita mahu bukan sekadar beriman, bukan sekadar percaya, tapi kena amal secara yang berkualiti. Maka lahir takwa. Amanu wattaqau, jika anak-anak negeri itu dia beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu keberkatan. Pintu-pintu keberkatan ditafsirkan sebagai benda baik-baik. Rezeki yang halal. Anak yang baik, soleh dan solehah. Kenderaan yang bagus. Rumah yang mendamaikan. Masyarakat, jiran yang mendamaikan juga. Allah buka keberkatan dari langit. Turun hujan yang tidak sampai menghancurkan. Dari bumi, datang minyak dan sebagainya untuk negara. Tetapi andai kata kazzabu, kamu dusta, maka Allah tarik balik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ya kita mau tuah, kita mau untung, kita tak nak rugi. Tapi ingat, jangan tertipu dengan tuah yang bersinar luarannya saja. Jangan tertipu tengok orang senang. Kita pun kata, aku nak senang macam dia. Jangan lupa kisah Qarun. Ada orang tertipu tengok Qarun. Ish, alangkah baiknya jika aku pun sekaya Qarun. Tapi Qarun dikutuk Allah. Jangan tertipu. Nilai juga kena betul. Jangan hanya mengejar tuah, tapi kejar redha Allah dulu. Itu penutupnya. Kejar redha Allah dulu. Jika tuah datang, insya-Allah dia datang dengan keredaan, itulah tuah yang sebenarnya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Saya nak tanya Puan Haniza lah. Kita dah dengar doktor cerita tadi macam-macam lah. Ni satu lagi, orang tengok tuah kat tapak tangan ni. Ni ada huruf macam tu, ada garis-garis macam tu kan. Dia pun baca lah. Ni, oh, Puan Haniza dapat anak 15 orang. Oh, gitu. Ni macam mana pula ni? Oh, pernah saya kata anak 3, tapi ada 4. Itu jadi tuah saya kepada 4 tu lah. Itulah kita tak boleh lah nak kata ada juga yang kata ajal pendek. Tengok umur 70 80 masih ada masih sihat. Jadi tak bolehlah kita percayalah pada tuah yang singkat lah kiranya ni. Tuah yang panjang sebagai Dr. Daniel kata berusaha. Tuah tu untung yang membawa kebahagiaan. Jika kita sebenarnya ibu tunggal yang saya pimpin seramai 1,000 lebih, hampir 2,000 ya. Mereka sebenarnya walaupun perceraian tetapi sebenarnya bertuah untuk memimpin anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya, berguna dan walaupun dia kata dia tak ada tuah, sebenarnya ada tuah dia. Yeah. Ada.
hanya kita tak buka minda ya. Jangan kita sempitkan minda kita bahawa tuah tu ada goris menang 4D apa lagi yang ikut-ikut semua tu. Jadi kita harus pandang ke depan dalam zaman cyber ni. Saya sentuh sikitlah zaman cyber ni, teknologi bintang semua tu dalam internet. Anak-anak tengok semua tu, dan saya percaya ramai yang agama kita atau bangsa kita yang percaya. Saya sarankanlah didik lebihkan ilmu agama supaya mereka tidak senang percaya. Sebenarnya apa yang dia baca, Leo tu garang pandai-baran. Sebenarnya pandanglah ke depan, kontrol sedikit baran tu. Jadi dia kiranya kalau bacalah, kalau tu baca, saya pun baca juga tu. Tapi menyedarkan kita, kata kita ekonomi jatuh ke, berusaha untuk menuju kebahagiaan dan kejayaan. Berusaha untuk mencapai tuah. Ya. Jadi barangkali anda adalah hang tuah yang akan bertuah pada petang ini. Kita teruskan dengan soalan lagi, penonton bertuah. Namanya Puan Faridah. Silakan Puan Faridah tanyakan soalan. Okey. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Faridah Nurdin dari Al-Hidayah Muhajirin dan ibu-ibu Desa Rejang, Setapak Jaya. Saya ingin menanyakan soalan kepada doktor. Ada kalangan manusia yang diberi Allah dapat melihat benda-benda yang gaib dan dapat mengubati atau dapat melihat nasib atau tuah seorang itu. Jadi apakah salahnya jika jika kita merujuk kepada mereka ni? Itu saja. Okey, terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Kita teruskan jawapan dengan Dr. Daniel tentang, barangkali boleh doktor jawab seringkas mungkin. Silakan doktor. Ya. Kita bercakap tentang tok-tok bomo lah. Ada tok bomo yang kononnya boleh meramal itu dan ini. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Tok bomo ini ada dua jenis. Satu yang boleh kita pakai, yang kita panggil OK tadi. Lagi satu tidak boleh kita gunakan, KO. Di zaman Nabi berpandukan Abu Sa'id Al-Khudri, diceritakan sahabat pergi ke sebuah kampung, minta bantuan, tak diberikan bantuan. Tiba-tiba dengan takdir ilahi, seekor serangga menggigit salah seorang anak karyah itu. Dan akhirnya diminta tolong pada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Maka sahabat datang membaca Fatihah dan dihembuskan ke situ dan baik. Akhirnya barulah penghulu kampung itu nak membantu mereka selepas sahabat membantu. Kemudian balik ke Madinah, diberitahu kepada Nabi tentang jampi dengan Fatihah. Nabi bersetuju. Itu contoh tok bomo yang baik. Maka menggunakan ayat Quran, menggunakan kita panggil jampi-jampi maksur. Jampi-jampi maksur ini ialah jampi-jampi daripada hadis-hadis. Ataupun paling kurang tidak ada unsur kesyirikan. Tak ada masalah. Tetapi jika kita pergi pada tok-tok bomo yang mengguna jampi yang pelik-pelik, dang peranang puang, jaga. Ini tak pernah kita dengar. Ini saya pun mereka jugalah sebelum datang ke sini. Itu jangan kita pakai. Ataupun dia boleh meramal, boleh bagi tahu tentang masa depan. Kita dah sebutkan tadi bahawa dia termasuk kahin. Orang itu, kalau kita percaya dengannya, kita telah kufur dengan risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Daniel. Saya tanya Puan Aniza, masa Puan kahwin dulu ada tak kita matchingkan nama suami, nama isteri, tengok ngam ke tak ngam, serasi ke tak serasi? Sebab ada orang buat ni. Apa pandangan Puan? Saya tak adalah. Saya tak ada. Tapi ada ramai yang kata, oh nama boleh serasi ke tidak. Dia Leo kena ambil orang yang kalau garang tu kena ambil yang lebih garang daripada Leo. Segi ke menyengat Scorpion ke. Jadi saya rasa tak betul lah tu. Kita dalam Islam boleh solat istikharah. Jadi kita harus menuju kepada agama lah. Yeah. Daripada tengok-tengok macam tu. Saya rasalah bintang-bintang ni semua telah diubah suai. Ya, asal-asal dulu mungkin yang elok-elok tu hanya sedikit, yang
tidak baik itu banyak yang dibawa sampai ke zaman moden ni lah. Ya. Diubah semua, ditambah-tambah, tukuk tambah supaya lagi interesting ya bagi remaja dan zaman sekarang ni. Buka internet je, girlfriend aku lawa, pasangan saya akan menjadi hidup bahagia, tapi yang sebenarnya kecundang juga ya. Itulah kita ni. Macam luahan perasaan je. Adalah tu. Ada, okey. Tahun ni minta tuah jodoh disampaikan secepat mungkin je. Mudah-mudahan melalui Al-Kuliah lah petang ni lah. Ya, insya-Allah. Siapa yang berminat boleh call Al-Kuliah lah ya. Apa pun kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dengan tajuk Tuah. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang pada petang ini sangat bertuah. Kita cerita bab tuah bersama dengan panelis kita yang bagi Dr. Daniel Zainal Abidin. Satu perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, Doktor, hari ini saya sebut, memang saya kalau tak silap saya, Doktor, bermulanya Elias kat nama tu, biasa dulu ada nama katalah Musa, Elias Isa. Kalau tak silap saya, Doktor, mula-mula namanya ialah Musa. Tapi bila beri nama Musa tu, budak tu asyik nangis je. Orang dulu kata tak serasi pula nama dia. Tukar jadi Isa. Itu kadang-kadang nama Kak Isi Musa, panggil Isa. Jadi apa kaitan dalam agama kita, nama tu tak serasi? Ada ke tak ada benda tu? Nama tak serasi sampai budak tu menangis tak tidur. Tapi elok nama Isa tu, elok tidur pula. Ya. Macam mana, Doktor, silakan. Menarik ni Ustaz Fauzi, menarik sungguh. Kemungkinan kembung perut. Kemungkinan makan tak cukup. Begitu banyak kemungkinan sebab musabab yang boleh kita kaitkan yang menyebabkan dia menangis. Tiba-tiba bila semua tu okey, pada kesempatan yang sama kita berikan nama lain, elok semuanya. Pernah satu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawaf. Dan ketika bertawaf tu Umar berdoa dengan satu doa yang agak pelik. Doanya bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, jika kamu telah tetapkan bagiku benda yang tak elok, tolong padam. Gantikan dengan yang baik. Umar minta begitu. Dan jika kamu dah catatkan bagiku kebahagiaan, kekalkan. Cuma padam yang tak baik saja. Maka inilah yang mungkin nak kita kaitkan dengan soalan tadi. Bahawa apa yang kita berikan itu sudah bernilai. Bahasa tuah kita gunakan dengan mengatakan nama itu sudah ada tuah, sudah baik. Nama nabi-nabi, Musa. Nama sahabat-sahabat, contohnya mungkin Abu Zar. Cuma kebetulan dia menangis. Jangan diubah. Dia sudah baik. Nama sudah elok. Cuma yang perlu kita usahakan, itu kalimat usaha. Yang perlu kita usahakan ialah berdoa pada Allah. Kemudian kita tengok hukum sebab musabab yang boleh kita kaitkan dengan tangisannya. Mungkin ada penyakit, jumpa doktor pakar. Pergi jumpa pakar kanak-kanak, pediatrician. Pergi jumpa mungkin pakar-pakar yang tertentu. Dan insya-Allah saya rasa jika dengan doa, dengan kita merujuk pada pakar dan kita dah orang kata jiwa kita dah tenang, aku dah usahakan yang terbaik, termasuk beri nama yang terbaik untuk anakku, jangan bimbang. Yang ada ialah ujian sekejap. Tapi insya-Allah bila kita sabar dengannya, kita akan cemerlang akhirnya. Satu ayat yang nak saya kaitkan dengan tadi dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai mereka yang beriman, untuk kita yang percaya. Wahai mereka yang beriman, minta tolong kepada Allah. Bagaimana nak minta tolong kepada Allah? Minta tolong kepada Allah tentang masalahmu dengan dua cara. Pertama, bisabri, dengan sabar. Yang anak menangis, nama dah elok. Menangis, sabar. Jangan kelang kabut. Tapi jangan hanya bersabar. Kena juga solat. Laksanakan yang wajib.
Kemudian mungkin kita nak melaksanakan solat sunat hajat. Minta khusus, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan keluargaku, selamatkan anakku dengan tulus hati. Di hujung ayat apa yang Allah janjikan? Innallaha ma'as sabirin. Jika kamu sabar, ketahuilah Allah bersama dengan orang yang sabar. Biasa kita dengar orang kata orang sabar dia lemah, pembohong. Orang sabar ni kuat. Allah bersama dengan dia. Bila Allah bersama-sama dengan dia, dia kuat. Jadi jangan lupa formula ni. Yang sering saya sebutkan, formula 2 SOT. Formula 2 SOT. Sabri dan solah. Sabar, solat. Formula 2 SOT ini boleh kita amalkan, insya-Allah Allah tolong kita. Jangan lupa ini, insya-Allah. Terima kasih doktor. Barangkali ada masa lagi, masa kecemasan dan kecederaan. Ini juga berlaku di masyarakat kita. Saya nak ambil yang berlaku masyarakat, doktor. Ya. Rata-rata ada yang merasa tuah dan rasa selesa, selamat bila dia pakai sesuatu kat tangan mereka namanya kayu koka sekarang ni. Ya, Doktor pula orang pengamal pengubatan kan, barangkali tahu di mana letak kayu koka itu, kononnya kapan Nabi Nuh dan sebagainya. Boleh tak doktor komen sikit tentang permasalahan kayu koka, konon ada tuah lah, boleh menghindar syaitan dan sebagainya. Silakan doktor. Betul-betul cantik sungguh Ustaz Fauzi. Ada yang gantungkan kayu koka, ada rantai tertentu, cincin tertentu, cincin pesaka dan keris pesaka, kononnya bawa tuah. Kononnya bawa tuah. Inilah yang membawa pada bukan tuah tapi unsur-unsur kesyirikan. Sebab itu bila kita nak kaitkan sesuatu dengan tuah, kita kena ada satu pembuktian. Tadi kita sebut daripada Allah. Itu pembuktian. Allah kata, jika anak-anak kota itu mereka beriman, bertakwa, kami buka berkat dari langit dan bumi. Nak buka berkat dari langit dan bumi bukan senang. Tapi Allah kata, aku nak buat. Tapi dengan syarat iman dan bertakwa. Itu formula kita tak. Formula yang berlapik. Tapi jika tak ada lapik, tuah ini akan datang padamu. Apa lapiknya? Tak tahu lagi lah. Masih duk fikir lagi lah. Jangan percaya. Kayu koka. Ada setengah di internet dia kata apa? Jika gantung kayu koka di depan pintu rumahmu, syaitan takut nak masuk. Ya Allah. Yang kita tahu syaitan ni cukup cerdik dia. Takat gantung kayu koka ni, Allah, dia tertawa je. Dia gelak. Tak tutup gusi. Ini dia. Yang kita terpedaya. Kecuali Nabi kata, wahai mereka yang beriman, gantunglah kayu koka banyak-banyak di depan rumahmu. Syaitan takut dengannya. Baru kita percaya. Tapi tak ada dalil. Bila tak ada dalil, bercakap pula tentang alam ghaib, tolak. Jika tak tolak, takut nanti kita syirik. InsyaAllah, Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Daniel. Banyak pengalaman, banyak ilmu kita timba pada petang ini dan anda memang bertuah dan beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Dan terima kasih Dr. Daniel. Terima kasih Puan Haniza. Terima kasih ya muslimin dan muslimat yang datang ke studio pada petang ini dan juga pada anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih rakyat Malaysia, rakyat Singapura, Brunei dan sebagainya. Apapun, jumpa temu janji kita minggu depan ya dengan tajuk Faraid bersama Dr. Zulkifli Al-Bakri pada minggu depan. Dan selamat bercuti sempena tahun baru 2010 dan selamat bercuti sempena hujung minggu. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah